Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Ta'ala diberikan kita kesempatan untuk pagi ini sama-sama dapat hadir ke majlis ilmu. Allah Ta'ala mudahkan dan diberikan kepada kita kesihatan. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala memilih kita untuk diberikan kepada kita kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, kerahmatan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Seperti yang saya selalu ulang daripada hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepada seorang manusia itu kebaikan, merujuk pada kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, maka tanda yang paling awal yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Okey, jadi mudah-mudahan kehadiran kita yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, termasuklah yang menonton secara live ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat insya-Allah. Okey, untuk pagi ini kita akan baca satu surah, iaitu surah yang ke-84 yang diberikan nama sebagai surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Ini surah yang ke-84. Dan surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah. Jadi untuk semua yang menonton dan yang bersama-sama pagi ini, saya jemputlah untuk buka Quran terjemahan ataupun kita boleh tengok pada smartphone kita yang ada Quran terjemahan. Baik, surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 dan surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Insyiqaq hakikatnya dia ada 3 surah yang berkembar, cerita yang sama. Yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain. Kata Nabi SAW, siapa yang nak melihat suasana peristiwa hari kiamat dengan 2 biji mata dia, seolah-olahnya macam melihat dengan 2 biji mata dia, kata Nabi SAW, falyaqra idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Bacalah surah At-Takwir, bacalah surah Al-Infitar dan bacalah surah Al-Insyiqaq. Ni 3 surah yang berturutan. Okay, ni 3 surah yang berturutan. Cuma hari ni kita baca surah Al-Insyiqaq belakang sekali lah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi flow dia, bacalah surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Cumanya, kalau tengok pada turutan ni, surah yang ke-81 adalah surah At-Takwir, surah yang ke-82 surah Al-Infitar, kemudian 83 surah Al-Mutaffifin, 84 baru surah Al-Insyiqaq. Sedangkan 3 surah tu kan berturutan, tetapi dicelahi dengan surah Al-Mutaffifin. Kenapa? Sebab surah Al-Mutaffifin ni dia menerangkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar. Okay, dia surah Al-Takwir, Al-Infitar. Dalam surah Al-Infitar ni ada 2 ayat Allah Ta'ala sebut secara umum golongan yang taat dan juga disebut Al-Abrar. Dan golongan yang kedua adalah golongan Al-Fujjar, golongan yang derhaka pada Allah. Siapa dua golongan ni? Allah detailkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian baru Allah sambung pada surah Al-Insyiqaq, cerita tentang berkaitan hari kiamat. Okey, inilah 81, 82, 83, 84. Jadi sekarang kita berada di surah yang ke-84. Sebab itu Nabi sebutkan, saya ulang lagi sekali hadisnya, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain. Siapa yang nak melihat suasana kiamat tu dengan 2 biji mata dia, maka falyaqra idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Baca surah At-Takwir, baca surah Al-Infitar, bacalah surah Al-Insyiqaq. Ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala detailkan
suasana kronologi bagaimana berlakunya hari kiamat, hari akhirat tu. Okey, mudah-mudahan cerita berkaitan dengan hari kiamat ni menambah iman kita pada Allah dan menjadikan kita lebih berhati-hati meneruskan kehidupan. Bila kita baca nanti kita akan jumpa ada malaikat yang menjaga kita, yang mencatat amalan kita. Bila kita benar-benar meyakini dan beriman, kita akan jadi lebih berhati-hati. Kalau saya cakap, nanti ada malaikat catat. Kalau saya buat sekian amalan, melihat benda yang sekian, nanti Tuhan akan membalas walaupun sekecil-kecil perkara. Jadi benda ni semuanya akan melindungi kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Itu hikmah kenapa pentingnya beriman pada hari akhirat. Okey, sebelum masuk surah Al-Insyiqaq lagi, cuba perhatikan terjemahan. Apa beza surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq? Apa beza surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq? Al-Infitar bermaksud terbelah. Al-Insyiqaq pun maksud terbelah. Perasan tak? Kan? At-takwir maksudnya menggulung. Matahari yang digulungkan oleh Allah Ta'ala. Al-Infitar, langit yang akan terpecah, terbelah. Dan surah Al-Insyiqaq iaitu langit yang terpecah dan terbelah. Para ulama tafsir katakan Al-Infitar iaitu pada proses berlakunya kiamat, proses yang pertama pecahnya langit ni, itu namanya peristiwa Al-Infitar. Pecahan yang permulaan. Al-Insyiqaq adalah proses pecahan yang terakhir sekali. Dia ada perbezaan ni lah. Di situ perbezaan dua surah ini. Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Kalau nak ikutkan, langit ni dia ada 5 proses sebelum dia runtuh secara sempurna pada hari kiamat. Dia ada 5 proses. Ditanggalkan, dicabut frame-nya, kemudian baru dia runtuh. Ini nanti insya-Allah. Sebab kalau saya nak bayangkan macam ni tuan-tuan. Al-Infitar dia pecah secara rawak. Subang pecah, Kuala Selangor pecah. Shah Alam tak pecah lagi langitnya. Macam tu. London dah pecah dah. Zurich dah pecah dah. Tapi Jerman, yang negara-negara sekian tak pecah. Ada yang pecah, ada yang tak pecah. Tapi Al-Insyiqaq, keseluruhan langit ni dah pecah dan semuanya runtuh. Okey, itu maksud perbezaan lah surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Okey, baik. Kita masuk ayat pertama. Allah Ta'ala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kata Allah Ta'ala, idzas samaa'u insyaqqat, apabila langit akan terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu akan patuh kepada Tuhannya dan dia mesti patuh kepada Tuhannya. Seperti mana yang saya pernah sebut dah sebelum ni banyak kali, ayat-ayat berkaitan tentang langit. Allah Ta'ala sering menyebut nama langit ini sebagai sumpahan dia, sebab inilah makhluk Allah yang terbesar yang boleh dilihat dengan mata kita. Ada yang lebih besar lagi makhluk Allah ni, cuma kita tak boleh nampak dengan mata kita. Tapi yang paling mudah untuk kita nampak, yang paling besarnya ciptaan Allah ini, makhluk Allah ni, namanya langit. Okay? Jadi Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti, langit yang paling kukuh, yang paling wallahu a'lam. Cumanya kalau tengok ayat ini, kalimah as-sama digunakan kalimah yang tunggal. Kalau dia banyak dia akan sebut samawat, kan? Jadi mungkin ni ada merujuk pada langit bumi lah, as-sama. Wallahu a'lam. Okey. Cuma Allah Ta'ala gunakan singular pada kalimah langit ni sini. Okey. Jadi langit Allah Ta'ala sebut ni langit yang sangat luas, besar ni. Dan ini pun menambahkan iman kita. Kalaulah sengaja disebutkan langit itu satu, bukan samawat, langit yang berlangit-langit ni. Kalau langit yang satu pun Allah Ta'ala jadikan sebagai sumpahan yang sangat kukuh, sangat luas, apatah langit kalau sampai 7 lapisan. Lebih lagi, kan? Dan Allah Ta'ala kata, langit yang paling kukuh ini pun, yang paling besar yang kamu nampak, yang kamu tak tahu mana awal mana akhirnya pun, akan runtuh pada hari akhirat. Hari kiamat nanti, langit akan pecah dan akan runtuh. Kamu manusia yang kecil sangat ni, yang tak ada apa-apa nilai ni, lebih lagi lah pada hari kiamat. Okay. Yang ini dah menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
dan langit akan taat kepada Tuhannya. Kalimah azana ni itu adalah kalimah, kalau kita sebut izin lah, izin dalam bahasa Arab maksudnya izin. Tapi azina ni juga bermaksud mendengar, kan? Sebab telinga dalam bahasa Arab disebut sebagai uzunun, dengar. Ada banyak ayat-ayat yang lain yang merujuk kepada mendengar. Dan azina di sini juga merujuk kepada taat. Maknanya langit ni dia mendengar dan dia juga taat perintah Allah Taala. Okey. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi pula, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini akan diratakan. Diratakan di sini maknanya dia jadi flat. Yang lautan, yang tasik, yang sungai akan ditinggikan, yang gunung ganang akan dicabut dan direndahkan. Semuanya akan jadi flat. Ya, ini siapa yang beriman dengan bumi ni flat, sebenarnya dia akan jadi flat nanti bila hari kiamat nanti. Okey, sekarang ni kita tak nafikan bumi berbentuk bulat. Sebab itu dalam Quran dan surah Al-Hajj Allah Taala sebut fajjin amiqa. Manusia akan datang buat ibadah haji ni daripada seluruh penjuru sudut bumi ni. Fajjin amiq, itu bermaksud bumi ni bulat. Ini kajian-kajian lah dari sudut istilah-istilah Arab. Tak apalah, itu tak payah kita ulas. Cumanya dia kata langit, the shape of the sky is flat. Okey. Ada ayat Quran. So, tapi dia tak directly kata it's flat lah. Understand ayat tu to show that the shape of the sky is flat. Kita okey, tak apalah. Tapi pun kita satu je lah, yang ni kita serahkanlah pada saintis-saintis yang pengaji-pengaji yang lebih berkepakaran dalam bidang dia lah. Tapi kalimah fajjin amik ni pun merujuk sudut. Sebab kalau flat dia tak ada sudut, kan? Allah Ta'ala sebut kalimah fajjin amik. Orang datang buat ibadah haji ni daripada penjuru-penjuru. Dia sebut penjuru maknanya berbentuk bulat. Dia ada macam mana kata, kalau kita nampak gambar bulat tu, contohlah Mekah dekat sini, maka penjuru dekat sini. Tak apalah, itu nanti, itu kalimah-kalimah istilah Arab dia lah. Tak apa, wallahu a'lam. Okey. Baik, wa idzal ardu muddat, bumi ni akan diratakan. Dia jadi luas. Akan ditarik, direnggangkan, dia jadi luas. Dan berlakulah sebahagian pandangan, dia kata di bumi yang kita pijak ni, di sinilah juga akan dibangkitkan menjadi mahsyar. Dia kata dia akan digantikan dengan bumi yang lain, tempat yang lain akan dibangkitkan untuk menjadi mahsyar. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kata Allah wa alqat ma fiha wa takhallat, iaitu kata Allah Taala, dan pada waktu itu bumi akan wa alqat ma fiha, iaitu dia akan muntahkan semua yang ada dalam perut dia ni, kosong, sama ada mayat-mayat ataupun apalah galian-galian sumber-sumber yang ada dalam badan, dalam perut bumi, semua akan dimuntahkan. Wa takhallat, dan dia akan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi ni akan taat perintah Tuhannya dan dia akan taat. Yang ini kita pernah sentuh dalam satu hadis Nabi SAW, iaitu Nabi sebutkan masa bumi ni muntahkan perut dia, isi kandungan perut dia ni, ada 3 jenis manusia. Saya tak ingat hadis ni secara konteksnya, tapi lebih kurang ada yang bergaduh. Dia kata apa? Disebabkan inilah yang menyebabkan saya ni bergaduh. Maknanya emas. Kan orang sebabkan emas dia bergaduh dengan adik-beradik dia. Kerana emas dia sanggup berbunuhan sesama manusianya kerana utamakan emas. Tapi pada hari kiamat emas tu akan dimuntahkan, tapi tidak ada orang pun peduli dah benda tu. Apa-apa isi kandungan perut bumi dia keluar, semua orang tak peduli dah. Sebab apa? Sebab saat itu benda tu dah tak jadi manfaat. Mereka lebih utamakan apa yang bakal mereka tempuh pada hari akhirat nanti. Okey, yang itu antara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Yang ini 4 ayat yang Allah Ta'ala sebutkan secara ringkas gambaran suasana kiamat. Sebenarnya gambaran yang lebih banyak pada surah At-Takwir. Ada tak salah saya 13 ayat pertama dia cerita tentang kiamat. Macam mana langit pecah, macam mana lautan bergelora, macam mana bumi ni hancur, disebutkan dalam surah At-Takwir. Yang ini disebut secara umum saja. Dan dia detailkan berkaitan macam mana berlaku proses hisab. Ini pada surah Al-Insyiqaq. Sebelum kita masuk proses yang berikutnya,
Saya nak bawakan satu hadis daripada Nabi SAW, iaitu Nabi sebutkan dalam riwayat Bukhari, berlakunya kiamat ni adalah secara immediately. Okay, dia secara tiba-tiba. Yang mana Nabi sebut dalam hadis Nabi, kata Nabi SAW, wala takumanna as-sa'a wa qad nashara rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani wala yatwiyani. Wala takumanna as-sa'a wa qad insarafa rajul bilaban liqhati fala yat'amu. Wala takumanna as-sa'a wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fi. Wala takumanna as-sa'a wa qad rafa'u uklatah ila fihi fala yat'amuha. Demi Allah, kiamat akan berlaku ketika mana ada dua orang penjual dan pembeli sedang bentangkan kain dagangan mereka. Kalau kita hari ini berniaga buka table lah. Orang dulu dia macam jual ubat tu, bentang kain saja. Mereka tidak sempat berjual beli ataupun melipat kembali barangan tersebut. Kiamat berlaku. Maknanya taklah susah. Hari ini orang nak buka kedai, buka pintu, buka itu, on dia punya switch semua pelak-pelak, baru boleh berniaga. Tak, kata Nabi, dia hanya buka kainnya, letak barangan dia. Tak sempat jual beli, tak sempat dia nak tutup balik kain dia, berlaku kiamat. Maknanya dia berlaku sangat tiba-tiba. Okay? Kemudian kata Nabi SAW, dia dibayangkan juga kepada kita, iaitu kiamat ini akan berlaku secara tiba-tiba, iaitu seseorang yang telah memerah susu ternakannya, namun tak sempat untuk dia minum. Maknanya dia perah-perah susu, tak sempat minum. Allah Ta'ala berlakunya kiamat. Kemudian dia kata apa? Kiamat juga akan tiba ketika mana seseorang baru saja memperbaiki kolam dia, namun belum sempat dia minum airnya, dah berlaku kiamat. Dan lebih cepat lagi kata Nabi SAW, kiamat akan berlaku secara tiba-tiba ketika mana manusia telah mengangkat suapan, angkat nasi nak masuk mulut ni, berlaku kiamat. Maknanya tempoh antara kita ambil nasi nak masuk mulut ni bukan sampai 5 minit kan, kecuali orang yang makan was-was lah. Tapi saya rasa tak ada orang makan was-was, solat je was-was. Ambil nasi, masuk. Benda sangat sekejap, tapi berlakunya kiamat. Sedangkan lagi pelik bila Allah Ta'ala sebutkan apa? Wa qalal insanu ma laha. Kita baca dalam surah Az-Zalzalah kan. Wa qalal insanu ma laha. Bila berlakunya kiamat, manusia ni Allah rakamkan dialog dia. Dia kata apa? Ma laha. Benda apa ni? Sedangkan benda ni sangat aneh. Kita belajar hadis Nabi SAW, nak berlaku kiamat, macam-macam tanda keluar. Tanda kecil ada, tanda besar ada. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata kiamat ni berlaku secara immediately, dan Allah juga kata manusia akan jadi pelik, jadi macam tercengang-cengang. Apa benda yang dah jadi ni? Apa benda yang jadi ni? Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya waktu tu? Sedangkan kalaulah kita hari ni, Dajjal keluar, kita dah tahu dah nak kiamat ni. Imam Mahdi turun, kiamat ni. Kita meyakini macam tu kan. Tapi kenapa orang zaman tu, dia rasa kiamat tu berlaku secara tiba-tiba? Kenapa? Pernah terfikir tak? Faham tak soalan saya ni? Faham kan? Tanda jelas. Berlakunya Dukhan, Dabbah keluar, Dajjal keluar, semua ni. Dan negara dunia dah porak-peranda ni. Tiba-tiba jadi aman pula. Imam Mahdi turun dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku kiamat. Dan kiamat tu disifatkan berlaku secara tiba-tiba, dan manusia yang menghadapi kiamat tu mengatakan ni adalah perkara yang pelik. Malaha wa qalal insanu malaha. Apa benda ni? Macam tak pernah tahu je, tiba-tiba dah kiamat. Rupa-rupanya apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi SAW, generasi yang hidup sampai kiamat adalah generasi yang sangat lara. Generasi yang paling jauh daripada Allah Ta'ala. Sangat jauh. Sebab itu janganlah doa, ya Allah panjang usia saya sampai kiamat. Janganlah. Siapa yang duduk sampai ke tahap tu, dia duduk dalam keadaan situasi yang sangat-sangat sukar. Saya bawakan tuan-tuan beberapa hadis Nabi SAW cerita tentang generasi yang akan bertemu dengan suasana kiamat. Sehingga kan tuan-tuan akan nampak kenapa Allah Ta'ala kata manusia yang akan berlakunya kiamat, dia akan jadi pelik. Kenapa kiamat ni? Sedangkan tanda-tanda tu jelas. Pertama, Allah Ta'ala sebut generasi kiamat ini yang bertemu dengan kiamat adalah generasi yang tak beriman langsung dengan Allah, tak kenal Allah. Sebab apa? Nabi kata dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik daripada Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Tak akan berlakunya kiamat sehinggalah dekat muka bumi ni tak ada lagi orang sebut kalimah Allah Allah. Maknanya orang tak berzikir, orang tak kenal Allah, sampai orang tak sebut dah kalimah Allah.
Maknanya dia nampak apa benda yang berlaku ni, benda yang mungkin dia kata, inilah alam semula jadi, inilah natural kot. Inilah benda yang mungkin macam-macam yang tidak ada kaitan dengan agama. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang sebut kalimah Allah, Allah. Okay? Maknanya bukan kalimah Allahu Akbar, bukan kalimah Subhanallah, hanya sebut kalimah Allah saja, tak ada orang sebut dah. Maka akan berlakunya kiamat. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain pula daripada Huzaifah, Nabi SAW bersabda, iaitu dalam riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, saya baca dia punya maksud saja. Islam akan luntur seperti lunturnya tulisan di atas baju. Maknanya kita kalau tulis atas baju, basuh, hilang. Sehingga tidak lagi diketahui apakah itu ibadah solah, apakah itu puasa, apakah itu haji dan juga zakat. Orang yang hidup akhir zaman nanti dia tak tahu dah ni apa benda ibadah-ibadah ni. Kemudian Al-Quran akan diangkat pada satu malam sehingga tidak ada yang tertinggal walaupun satu ayat di muka bumi. Diangkatnya Quran ni tuan-tuan bukanlah angkat macam tu, tapi dimatikan semuanya ahli-ahli Quran. Yang tinggal memang orang-orang yang zindik ataupun orang-orang yang betul-betul jahil, yang tidak tahu langsung berkaitan tentang agama. Dan yang tinggal sekumpulan orang-orang tua yang bercerita pada anak-anak generasi yang kecil-kecil ni. Dia kata apa? Dulu bapa-bapa kami dalam hadis sebut adrakna aba'ana ala hadhil kalimat, iaitu moyang-moyang kita dulu sebut kalimah yang dululah yang atuk-atuk pernah dengar, kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha, dan kami pun hanya sebut saja, tapi beriman ke tidak? Tidak. Dia kata dulu saya pernah dengar kalimah la ilaha illallah ni, kita punya moyang-moyang lah sebut. Yang ni tuan-tuan, kalau generasi kita hari ni, mungkinlah bapak-bapak kita, datuk-datuk kita pernah cerita ni zaman Jepun, zaman tu kita tak nampak dah, tapi kita dengar cerita tu. Macam itulah mungkin akhir zaman nanti orang-orang yang tua zaman tu akan cerita pada anak cucu dia, moyang kita pernah sebut kalimah la ilaha illallah. Beriman tak? Tak. Solat ke tak? Tak. Haji ke tidak? Tidak. Langsung meninggalkan terus agamanya. Quran tidak ada, ibadah-ibadah lain tidak ada. Apatah lagi zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Itu pertama. Kedua, generasi akhir yang akan berlakunya kiamat nanti, iaitu kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal bait. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengerjakan ibadah haji. Maknanya tak ada orang langsung mengerjakan ibadah haji, masa itulah berlakunya kiamat. Maknanya apa? Orang dah tak kenal dah Allah, orang dah tak nak buat ibadah-ibadah dah, buat haji, buat umrah tak nak dah, maka masa itulah baru berlakunya hari kiamat. Macam hari ni orang kata sekarang dah berlaku kiamat ni, orang tak nak buat haji. Bukan tak nak, kita terhalang. Kan? Ini dua perkara yang berbeza, kan? Kita terhalang, bukan kita tak nak buat, terhalang. Yang itu orang dah offer dah, kota mungkin banyak dah. Masjidil Haram dah luas dah, macam-macam sekarang. Orang tak nak datang. Itu baru berlakunya hari kiamat. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi kiamat tu dalam masa 6 hari juga ataupun tak menyangka. Allah Allah lah tak tahu. Saya tak tahu. Okey. Saya tak tahu yang tu. Cuma ada orang juga persoalkan. Orang kata, kenapa Allah ciptakan 6 hari? Kenapa tak sehari je? Kan Allah kan kun fayakun. Petik pap jadi contohlah. Kenapa ada tempoh 6 hari? Dan kemudian berehat pada hari yang ke-7, sehingga kan yang mereka yang beragama samawi lain pula kata kita dah 6 hari, jadi Sunday tu kita berehatlah. Kenapa? Jadi banyaklah kalam daripada para ulama, tak disebutkan secara inilah yang ucapan tepat, tapi mereka menyebutkan sengaja Allah Ta'ala tunjukkan proses ciptaan bumi ni berperingkat 6 hari, bukan nak kata Allah tak mampu cipta sehari, boleh. Tapi Allah Ta'ala nak buktikan kekuasaan dia berlaku secara berperingkat-peringkat. Contohlah, kalau kita, macam mana kata? Contoh, proses bayi dalam kandungan ni, kalau hari ni dia baru membenih dalam perut seorang ibu, rahim ibu, tiba-tiba terus lahir. Kita tak rasa benda tu besar. Melainkan dia ada sebulan saiz macam ni, 2 bulan dia peringkat macam ni, 3 bulan peringkat macam ni. Proses tu nampak. Dan kita baru meyakini, proses tu berjalan, dan itu membuktikan penguasaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam mana dia berjalan, macam mana dia diproses. Boleh je Allah kata, terus jadi, boleh, tak ada masalah. Tetapi itu hikmah adalah yang disebut oleh para ulama. Tapi saya tak kata itu yang paling tepat.
ada pandangan-pandangan yang lain. Tapi proses tu adalah untuk masing-masing di antara kita ni merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Cuma kalau kata betul ke berlaku kiamat di tempoh hari? Wallahualam, saya tak berani nak jawab. Cuma dalam hadis sebut berlakunya pada hari Jumaat. Okey, berlaku pada hari Jumaat. Okey. Baik. Jadi yang kedua tadi, orang tak akan melaksanakan ibadah haji. Okey. Tetapi dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sebutkan lagi, ka'anni bihi aswad afhaj yaqla'uha hajaran hajaran. Kata Nabi SAW, nanti kamu akan nampak mereka yang berdiri di Kaabah nanti akan cungkil batu-batu Kaabah ni hajaran-hajaran, satu persatu. Maknanya dia bukan bomkan Kaabah tu. Dia congkil batu Kaabah tu satu-satu. Dia angkat bata satu-satu. Maknanya orang dah tak peduli langsung Kaabah. Orang nak rosak ke, orang nak runtuh ke, orang nak apa, taklah. Sebab masing-masing pada waktu itu dah tak beragama dah. Dah tak meyakini apa-apa. Dan dia tak merasakan ini adalah tempat yang perlu dia jaga, dia pelihara, dia lakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita dah boleh nampak ada hadis ni, betapa jauhnya umat zaman tu daripada agama. Sebab itu, dia berlaku secara mengejut. Bukan mengejut pun, benda tu Allah Ta'ala dah tunjukkan tempoh dia. Tapi manusia tak pedulikan. Sebab betul-betul jauh daripada Allah Ta'ala. Okey, yang ketiga, Nabi sebutkan dalam hadis yang lain pula, hadis daripada riwayat Al-Bukhari, iaitu Madinah akan menjadi negara ataupun kota yang kosong, tidak ada penghuninya. Kata Nabi, yatrukunal Madinah ala khairi makanat la yaghshaha illa al-awaf yuridu awafiyas siba' wat tayr. Mereka, iaitu orang yang duduk di Madinah ni, dia akan meninggalkan Madinah dalam keadaan Madinah ni dalam keadaan yang sangat indah. Maknanya dah bina cantik-cantik kota Madinah ni, kemudian tinggalkan, tak ada orang duduk dah. Sebab orang tak peduli dah, orang duduk kejar dunia mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, la yaghshaha ilal awaf, dan tidak ada yang tinggal di sana melainkan haiwan-haiwan al-awaf. Awaf ni macam haiwan-haiwan pemangsa, makan daging kot, mungkin macam tu. Tak ada orang duduk dah. Yuridu awaf yasiba' wat tayr. Yang dimaksudkan dengan awaf ni iaitu haiwan-haiwan liar ataupun haiwan-haiwan buas saja. Kita tak boleh bayangkan kan? Kita tak boleh bayangkan zaman tu, tak tahu jauh dengan kita ni macam mana. Tapi itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi itulah generasi yang akan. Kalau kita sampai ke tahap tu, biarlah kita jadi pengikut kepada orang-orang soleh lah kan, yang masih lagi beriman pada Allah Ta'ala. Sampai ke tahap tu lah. Sangat sukar lah. Kita pun tak boleh nak bayangkan. Saya bila baca adik-adik kiamat ni, jadi kita pun tak boleh bayang kan macam mana zaman. Betul ke ada orang sampai tahap tu? Tapi itulah, macamlah yang mana Nabi sebut pada sahabat Nabi, nanti kamu tengok umat ni, dia akan masuk lubang biawak ni macam ni kan. Siapa yang masuk tu? Dia akan ikut orang Yahudi ni macam tu juga. Sahabat Nabi macam tak boleh fikir kan, macam sampai tahap tu. Kita sekarang dah boleh nampak orang duduk. Saya minta maaf sebut, kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita sekarang yang TikTok ni, saya tak nafikan lah TikTok ni bagus untuk bisnes lah, untuk dia nak bina brand macam-macam lah orang sekarang ni. Saya minta maaf, ada satu challenge dia buat, challenge membuka baju. Dia buka baju, tu tunjuk challenge tu lah. Orang share lah. Ada challenge intai baju orang. Orang sana buat challenge tu, orang sekarang pun buat juga. Dia kata ini adalah trend. Kalau tak buat macam ketinggalan. Sampai tahap tu. Sedangkan kita fikir logik, tak sesuai. Benda tu tak kena langsung dengan budaya kita. Bukan sudut agama kita, budaya kita pun tak kena. Tapi buat. Kalau kita sebut, tuan-tuan tengok je pada Twitter. Kalau kita main Facebook, kita biasa je. Orang sebut, orang main Facebook ni orang tua-tua je. Twitter orang muda, tuan-tuan tengoklah apa dia tulis. Sangat dahsyat. Ni Twitter lah. Saya bukan nak salahkan. Hukum semua benda ni harusnya. Cuma cara orang sekarang ni berinteraksi di media sosial sangat dahsyat. Dia macam ada split identity tau. Zahir kita jumpa biasa je. Masuk kat media sosial berubah. Cakap lain, bahasanya lain. Kalau buat politik lagi dahsyat. Kalau buat agama lagi dahsyat, macam-macam. Ni kita boleh jumpa dekat media sosial. Sangat berbeza. Baik.
Hadis yang lain pula daripada daripada Umar Al-Khattab dan riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah sabda, la yasiranna rakib fi janabatil Madinah thumma la yakulanna laqad kana fi hadha hadirun minal mu'minina kathir. Kata Nabi SAW daripada Umar Al-Khattab, seorang musafir nanti, traveller nanti, dia akan lalu di tepi-tepi kota Madinah dan dia akan berkata, laqad kana fi hadha hadir minal mu'minin kathir. Dulu tempat ni ramai dipenuhi oleh orang-orang muslimin. Hari ni kosong dah. Mungkin kalau kita tengok dia punya situasi dia macam di Hamra kan. Betul, Hamra di Spain tu kan. Masjidnya sebiji macam Masjid Nabawi, tapi dalamnya tak ada apa-apa. Ukiran tulisan ayat Quran, tapi azan tidak ada, solat tidak ada, yang ada berhala-berhala kan. Pakaian-pakaian patung-patung yang ni. Kita boleh nampak tempat-tempat lain dah menjadi satu contoh kepada kita. Yang mana Nabi sebut kota ni akan jadi macam tu, dah terjadi dah pada kota-kota yang lain. Yang mana barat dibuka oleh Islam daripada Spain. Memang daripada Spain tu dah dibuka dah. Masuk Islam daripada sana. Dah dibina dah sekian-sekian tempat yang sangat hebat. Tapi hari ni kita tengok tidak ada orang Muslim pun. Ibadah tidak ada, azan tidak ada, solat tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Yang ada hanya tinggalan-tinggalan sejarah. Dan mungkin itu juga akan menjadi pada kota Madinah. Okey. Baik, kemudian yang berikutnya pula, pada hari kiamat nanti, manusia yang hidup sebelum kiamat, kata Nabi, la taqumus sa'a hatta tatasafadu fit turuq tasafudal hamir. Lagi dahsyat. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia berani melakukan perzinaan di tengah jalan seperti keldai. Okey, maknanya Nabi kata apa? Pada hari kiamat dan sebelum berlaku kiamat ni, manusia akan melakukan perzinahan tepi jalan ni macam keldai dah. Orang dah tak peduli dah. Okey, orang dah tak peduli dah, tanpa ada rasa malu. Kemudian disebutkan di sini ada satu huraian, dia kata apa? Orang yang buat tu dah macam terbuka. Saya minta maaf sebut tuan-tuan. Macam hari ni kita rasa benda tu tak pelik dah, sebab melalui media sosial, YouTube ataupun video-video dah macam-macam dah, pornografi banyak kan. Malaysia duduk kat ranking 10 teratas tau di dunia yang menonton. Dahsyat. Okey. Kita boleh bayangkan macam mana ada satu industri yang kata filem dewasa kan, kalau dalam masa kita. Industri filem dewasa ni wujud. Sedangkan yang ini benda yang bukan bercanggah dengan agama, bercanggah dengan etika hidup manusia. Tapi boleh hidup, boleh ada. Tapi kata Nabi, akhir zaman nanti orang buat tepi jalan dah macam biasa. Dan perasaan malu tu dah tidak ada. Yang paling terbaik, manusia zaman tu yang paling terbaik hanya mampu kata apa? Kalau kamu nak buat, kamu duduk tepi nyok-nyok sikit lah, itu je. Itu manusia paling terbaik. Dia tak boleh nak cegah, tak boleh nak halang. Sebab benda tu dah berlaku secara normal lah. Ni kata new normal. Norma baru, bukanlah. Ni bukan norma baru. Tapi itulah yang akan menjadi budaya pada waktu tersebut. Okey? Okey, baik. Itu adalah sikit sebanyak berkaitan tentang berlakunya hari kiamat. Cumanya kiamat ni boleh dilewatkan, dilambatkan. Kita tak boleh nafikanlah kiamat ni akan berlaku ikut ketetapan Allah Taala. Cumanya adalah disebutkan Dr. Nuruddin Itir. Ini ulama hadis Syam. Duduk di Syria, dia kata apa? Macam mana kita nak memperlambatkan kiamat? Memperlambat itu maknanya bukanlah kata kita mampu nak ubahnya, tidak. Tapi kata Syekh Muhaddith ni, dia kata antaranya iaitu dengan adanya penuntut-penuntut ilmu. Orang pergi belajar mengaji, belajar kitab, pergi kelas agama dan sebagainya. Yang inilah yang akan melambatkan berlakunya kiamat. Sebab Nabi sebut tadi, kiamat berlaku bila orang tak sebut kalimah Allah dah. Tapi selagi mana orang belajar agama, nak cuba kenal Allah, dekat dengan Allah, selagi itu tidak akan berlakunya kiamat. Okay? Jadi mudah-mudahanlah usaha kita buat majlis-majlis ilmu macam ni, kita melewatkanlah. Dan kalau boleh kita tak nak jumpalah dengan hari kiamat. Biarlah Allah Ta'ala cabut nyawa kita secepat mungkin. Okey, baik. Itulah sikit sebanyak berkaitan tentang hari kiamat. Baik, berikutnya ayat yang kelima. Allah Ta'ala sebutkan, pada ayat yang kelima Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kata Allah Taala, kamu telah bekerja bersungguh-sungguh menuju Tuhan kamu, maka pasti kamu akan bertemu dengannya. Kalimah kadihun tu maknanya dekat dunia ni orang bekerja bertungkul lumus. Sama ada dalam bentuk ibadah dia ataupun dalam kehidupan dunia dia. Dia buatlah apa-apa kerja, silakan. Kamu nak buat apa-apa hidup kamu ni, silakan. Buatlah sungguh-sungguh macam mana pun. Tapi satu je Allah bagi tahu. Macam mana pun kamu hidup atas muka bumi ni, kamu kena tahu kata kunci dia, iaitu famulaki. Kamu akan bertemu dengannya. Dengannya, famulaki. Tuan-tuan tengok pada ayat ke-6, kalimah famulaki tu ada dua maksud. Pertama, bertemu dengannya, nya tu merujuk kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak hidup dekat dunia ni macam mana, tonggang terbalik ke, terbaring ke, berjalan ke, terpulanglah. Tapi satu je kita kena tahu, kita akan bertemu dengan Allah. Itu pandangan pertama. Famulaki, bertemu dengannya, nya pada pandangan yang kedua merujuk kepada kita akan bertemu dengan semua amal soleh kita. Kita buat baik, kita akan jumpa balik dengan kebaikan-kebaikan kita dan kita akan tuai di sana. Dan kalau kita buat kejahatan, kita akan jumpa amal-amal kejahatan kita di sana dan kita tunggu saja azab daripada Allah Taala. Allah Taala sebut ringkas saja, famulaki. Tak ada huraian-huraian dah. Famulaki. Benda ni kalau betul-betul subur dalam jiwa kita, saya percaya kita tak berani buat apa-apa. Tak berani nak melakukan apa-apa maksiat kepada Allah Taala. Sebenarnya kita boleh tanya dah, kita ni betul ke beriman dengan hari kiamat atau tidak? Selagi mana berani buat maksiat, selagi mana kita berani tak takut untuk langgar perintah Allah, selagi tu iman kita belum sempurna. Sebab kalau orang yang betul-betul beriman, meyakini sungguh-sungguh, dia takkan terdetik nak buat. Sebab dia tahu setiap yang dia buat mesti ada pembalasan, walaupun sekecil-kecil perkara. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu buat apa-apa dekat dunia, kadihum, buatlah kerja teruk-teruk ni, apa-apa kerja yang kamu nak buat, amal soleh ke, buat kebaikan ke, buat kejahatan, silakan. Tapi satu yang kamu kena pegang, famulaki. Kamu akan jumpa dengan Allah ataupun kamu akan jumpa dengan segala amalan-amalan yang telah kamu lakukan di dunia. Ringkas je nasihat dia. Apa dia? Tuan? Will not be recorded until you do it, right? So how does that apply yang akan dipadamkan jika ada sebab wujud? Macam mana nak jawab? Jadi bukannya satu. Jadi kalau dah niat ke? Buatkan, niat tak baik dulu. Kalau ikut baik, Allah kan. Kalau buat lagi Allah dah kasi dia jalan kan. Macam mana? Biasa dulu depan. Kena fikir tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan tak adil sebenarnya kita ni. Tak adil lah. Allah tu adil tapi kita sebenarnya fikir-fikir, ya Allah ni tak adil. Sayang daripada kita ni lebih. Tak buat kebaikan baru niat dah dapat pahala. Buat kejahatan dah berniat dah. Bahkan dah buat dah, dapat satu je. Kalau buat pahala kan berganda-ganda pahalanya. Kalau buat kejahatan, walaupun dah niat tak ada masalah. Dah buat, dapat satu je. Kalau ikutkan kiraan matematik tak adil. Tapi macam mana manusia tetap boleh masuk dalam neraka juga? Maknanya ujub lah, betul lah. Bukan sekadar ujub je. Bahkan orang yang ada perasaan takabur, kibir tu yang Nabi sebut. Kibir ni orang yang menafikan kebenaran dan orang yang sendirinya lebih baik pada orang lain. Takabur. Dia bukan sekadar membakar amal soleh dia. Bahkan dia tak dapat masuk syurga langsung. Hidup bau syurga pun tak ada. Sedangkan bauan syurga ni wangian dia jauh boleh bau. Tapi dia tak boleh. Dia terus dihalang daripada untuk dapat masuk dalam syurga Allah. Dia betul juga kan. Ni ujub. Ujub tak ada kan. Dia lebih pada hati dia kan.
Jangan lakukan. Nanti saya tanya-tanya orang kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Okey, baik. Bila Allah Ta'ala kata famulaki, kamu melakukan apa-apa amal dekat dunia ni ikut kehendak kamu, macam mana pun keadaannya, kamu akan bertemu dengannya, bertemu dengan Allah dan bertemu dengan amal-amal soleh kamu ataupun amal kejahatan kamu. Dan di sini Allah Ta'ala pecahkan kepada dua bahagian. Okey, ada dua golongan nanti dekat akhirat. Iaitu golongan pertama, semua maklum dah ni. Cuma saya akan detailkan hadis-hadisnya daripada Nabi SAW. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada golongan yang akan dapat buku amalannya, catatannya daripada tangan kanannya. Okey. Fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Yang mana mereka ni akan diperiksa dengan hisaban yasira. Sebab itu Nabi ajarkan kita baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ni tuan-tuan doalah. Berlaku waktu-waktu mustajab nanti doa, ya Allah mudahkanlah hisab aku. Okey, hisaban yasira. Hisab yang mudah ni disebut sebagai najwa. Maknanya satu, Allah Ta'ala akan berbisik dengan dia. Maknanya orang yang berada di mahsyar tak tahu apa yang Allah Ta'ala bicara dengan dia. Yang kedua, dia akan dipermudahkan. Tak semua amalannya dibongkar. Hanya sekian-sekian amalan sahaja. Macam kita lah, nak pergi fly mana-mana. Masa kita lalu immigration dah tahan dah. Encik ni ada sekian-sekian hal ni. Tapi bila dia check kita punya bag tu, sekadar buka sekian je. Zip sekian tengok, okey tak apa, lepas. Cuma dia ambil lah gunting ke, ni encik tak boleh buat naik kapal ni. Sepatutnya encik kena tak dalam luggage, yang tu je. Benda yang ringkas saja, benda tu lepas. Berbeza dengan orang yang betul-betul bermasalah, Allah Ta'ala akan cek dengan detail. Yang kecil tu akan dibongkarkan, yang besar akan dibongkarkan juga. Tidak ada satu yang akan terlepas. Yang itu disebut sebagai munaqashah. Okey, nanti kita akan jumpa hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan hisab ni. Okey, kemudian kata Nabi kata Allah Ta'ala, orang yang dapat buku amalan tangan kanan dipermudahkan hisab dia, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarga dia, maknanya dia akan masuk dalam syurga masrura, dalam keadaan dia gembira. Gembira dekat sini. Puan Syima. Tak apa, sila boleh. Boleh tak kita minta doa? Okey, dia doa tadi hisab pada yasira tu memang biasa kita minta doa dilepaskan hisab. Boleh. Saya nak sentuh nanti sebab ada 3 golongan yang dapat buku amalan ni. Ada yang Nabi ajarkan macam mana kita nak jadi orang yang terlepas daripada hisab. Ada hadis, tips daripada Nabi ni. Kita sentuh. Okey, jadi orang yang dilepaskan daripada hisab ni dimudahkan, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Kembali dekat mana? Kembali ke dalam syurga. Dia akan dikumpulkan dalam syurga, bertemu dengan kenikmatan dalam syurga dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Manakala ada orang pula yang terima buku amalannya daripada belakang. Belakang ni maksudnya daripada belakang ataupun daripada kiri. Dipalingkan wajah daripada melihat mereka. Fasaufa yad'u thubura. Yang mana mereka ni akan menjerit. Dalam keadaan menjerit, dia kata celakalah aku. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Haqqah, orang yang dapat buku amalan, dia bukan sekadar gembira saja, tapi dia akan tayangkan buku amalan dia. Tengok ni amal soleh, ni report kat saya ni, saya dapat berjaya ni. Dia akan rasa gembira. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah. Manakala pada yang kali ni, orang-orang yang terima buku amalan daripada tangan kiri ataupun daripada belakang, dia akan menjerit, yad'u thubura, celakalah aku. Okey. Wa yasla sa'ira, dan mereka ni akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya mereka bersama dengan keluarga mereka dalam keadaan bergembira. Ada beza dekat sini ya. Ahli syurga, Allah Ta'ala kata yang qalibu ila ahlihi masrura, kembali pada keluarga dalam keadaan gembira, kembali di syurga. Ahli neraka pula pun dalam keadaan gembira dengan keluarga dia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Tapi gembira di sini bukan gembira di syurga, tetapi adalah gembira dekat dunia. Dekat dunia terlalu gembira, tak peduli hukum hakam, tak peduli halal haram. Dia rasa yang penting saya gembira, anak-anak gembira, family gembira.
Anak nak berkawan dengan siapa, silakan. Anak nak keluar malam, silakan. Isteri nak berkawan dengan siapa, bertepuk tampar dengan lelaki mana, silakan. Tak peduli. Maka Allah Ta'ala kata, kegembiraan kamu di dunia itu sehingga melupakan akhirat kamu, menyebabkan kamu akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena pilih. Kita nak gembira dekat dunia ataupun gembira dekat akhirat. Selalu kita dipesan dekat dunia ni kan. Anak yang kecil ni, biar kita ajar dia, biar dia nangis sekarang. Jangan kita menangis bila dia besar nanti. Macam itulah pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Kamu kalau nak gembira, jangan gembira sekarang. Biar gembira dekat akhirat. Sekarang ni biar menangis sama-sama. Kamu paksa dia, suruh pakai tudung, tutup aurat, suruh dia solat. Memang benda tu adalah satu tanggungjawab yang dia kena buat. Latih dia, memang kena buat. Tapi percayalah, dia akan gembira dekat akhirat. Jangan hari ni dia gembira, dia boleh buat apa saja, tapi dia akan berana selamanya dekat akhirat. Itu pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya nak sebutkan beberapa hadis berkaitan tentang bab ni. Ada dua perkara. Pertama, soalan-soalan yang Allah Ta'ala tanya dekat akhirat. Dan yang kedua, iaitu berkaitan tentang siapakah golongan yang akan dapat buku amalan daripada Allah Ta'ala. Dia akan pecah kepada 3 golongan. Okey, kita nanti bila berada di mahsyar, kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi SAW, di antara kita dengan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala akan ajak kita berbicara secara langsung, one by one. Dan di antara kita dengan Allah Ta'ala tidak ada orang lain dan tidak ada sesiapa penterjemah. Direct, secara langsung dengan Allah Ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa wajhi. Fattakun nar wala bisyiqqi tamrah. Kata Nabi SAW, kita dengan Allah Ta'ala direct. Allah Ta'ala akan bicara dengan kita one by one. Tidak ada di antara kita dengan Allah sesiapa pun. Penterjemah tidak ada, peguam bela pun tidak ada. Kemudian kata Allah Ta'ala, manusia ni akan memandang ke arah kanannya, namun dia mendapati tidak ada apa-apa kecuali amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Dia pandang belah kiri, dia pun tak nampak apa-apa melainkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Ia memandang ke hadapan, namun dia tidak melihat apa-apa melainkan api neraka. Maka kata Nabi, maka jagalah dirimu daripada api neraka walau hanya sebelah tamar. Okey, maknanya kata Nabi SAW, kamu miskin macam mana pun, tak mampu macam mana pun, sebiji, konolah kita mampu hanya sebiji tamar je. Separuh kamu makan, separuh lagi kamu infak pada orang lain. Bagi pada orang lain. Mudah-mudahan itu melindungi kamu daripada api neraka. Maknanya jangan culas langsung tentang cerita neraka. Apa yang kamu mampu buat, kamu buat untuk hindari diri kamu daripada neraka. Sebab orang yang di akhirat nanti jumpa api neraka, dia tidak akan terselamat sampai bila-bila. Saya cuba faham hadis ni tuan-tuan daripada konteks yang lain. Nabi SAW nak beritahu, kadang-kadang ada orang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga bukan kerana amal solehnya banyak. Tak. Tapi mungkin kerana setengah-setengah amalan yang dilakukan tu betul-betul ikhlas. Jadi dengan rahmat Allah, Allah bebaskan dia. Contoh yang saya pernah sebut. Dulu kan Nabi sebut dalam satu hadis, ada seorang yang kaki penzina, kerjanya sebagai pelacur, dia hanya beri minum kepada seekor anjing yang kehausan. Nabi kata apa? Dia diampunkan dosa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan amalan tu bukan sepanjang hidup dia. Hanya sekejap saja. Sedangkan dia pula orang yang bergelumang kerjanya dengan dosa. Hanya beri minum kepada haiwan yang paling hina, yang najis. Tapi tetap dapat pengampunan Allah kerana rahmat Allah. Hanya sekecil-kecil perkara. Jadi Nabi kata, kalau kamu ada mampu setengah kurma bagi pada orang lain, bagilah. Mudah-mudahan dia akan dapat rahmat daripada Allah. Akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Apatah lagi tuan-tuan, kita ada harta. Ini cerita korban tak habis lagi ni. Puan Syimah bagi tahu, korban kita masih lagi terbuka ni. Kita mampu sungguh. Kalimah mampu ni saya sebut dah minggu lepas. Mampu ni macam mana? Nak masuk Zulhijjah ni, duit kita, simpanan kita, mampu untuk kita belanja makan kita dan mampu kita beli seekor haiwan, kambing ataupun satu bahagian lembu. Itu dah dikategorikan mampu. Keluarlah sedikit belanja, buat ibadah korban. Mudah-mudahan itulah mungkin amalan paling ikhlas, menyebabkan kita masuk syurga, membebaskan kita daripada api neraka. Buatlah tuan-tuan. Sunat muakkad. Ni bagi orang yang mampu. Sangat-sangat dituntut. Janganlah kita abaikan.
Okey, jangan kita abaikan. Tolonglah buat. Okey, ibadah korban ni. Sebab bila cerita ibadah korban, orang tak rasa benda tu penting. Yang penting kalau masyarakat kita kan Ramadan kan. Saya tak nafikan. Saya ingat lagi Dr. Basit sebut dalam satu kuliah dia. Dr. Basit kenal kan Dr. Basit? Dia kata apa? Dr. Basit. Dr. Basit kan? Al-Madani. Dia kata apa? Kalau nak buat ibadah korban ni, buat dua tempat. Ni kalau dia mampulah. Satu, afdal tak dinafikan di tempat kita, untuk kita, makan keluarga kita. Sebab dia kata hari raya ni adalah hari aklin wa syarbin, hari makan dan minum. Kalau kita buat korban tempat lain, tempat kita tak nak makan apa, contohlah. Kedua, ni untuk orang mampu, buat di luar negara. Sebab untuk orang-orang yang di luar sana sangat memerlukan. Cumanya, dia kata, cumanya kalau buat di luar negara tu janganlah buat di Mekah. Dia nasihat macam tu. Sebab apa? Kita bukan sekadar nak kejar fadilat buat di Mekah tu berganda-ganda pahalanya. Tapi kena fikir juga, bukan sekadar buat korban, tapi manfaat selepas itu. Di Mekah tu terlalu banyak dah. Beribu-ribu. Saya tengok ada satu travel dekat Malaysia ni buat, dah cecah 2,000 ekor dah. Ya, ramai yang saya tengok dalam tu, ni perempuan. Kan? Kat sana dah terlalu banyak sangat dah. Dia kata, kalau boleh cari negara Afrika, negara yang jauh-jauh ni, yang sangat-sangat sukar. Bantu mereka untuk dapat bekalan makanan. Okey. Jadinya tuan-tuan, saya tahu PMP bagus buat kita punya gerak kerja kita, dan tempat-tempat yang kita buat tu pun kita tak pernah dengar pun. Saya nak sebut pun tak tahu nak sebut macam mana. Saya tak pernah dengar. Kawasan tu rupanya ada orang Muslim yang duduk di sana. Jadi menjadi satu kewajipan untuk kita juga menghidupkan syiar-syiar di tempat orang Muslimin di luar negara. Okey, ambillah peluang RM350 sahaja satu bahagian. Kalau di pertama kali untuk buat ibadah korban. Kan? Jadi tuan-tuan, nanti Puan Syima, Abang Syuaib nanti mungkin boleh letak link dekat bawah kita punya live ni. Tuan-tuan boleh klik, tuan-tuan buatlah. Walaupun tuan-tuan dah mungkin buat dekat USJ, dekat Selangor, dekat Melaka, kat mana-mana, ataupun di luar negara, tuan-tuan ada rezeki lebih, tuan-tuan sumbangkan. Buat juga di tempat-tempat yang ini. Sebab antara tempat-tempat yang PMP buat ni adalah tempat yang pertama kali adanya ibadah korban. Okay, kita ambillah kesempatan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang membuka jalan kepada masyarakat Islam di luar negara untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban di tempat mereka. Bantu mereka ni. Ini masalah ni. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 perkara yang Allah Taala akan tanya dalam kehidupan kita. Nanti dekat mahsyar, masa kita hisap, ada 5 soalan. 5 soalan yang ditanya dan beberapa soalan yang akan dinilai. Beberapa amalan yang akan dinilai. 5 soalan yang ditanya apa ni? Yang pertama kata Nabi SAW, kata Nabi, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba Allah sebelum dia dipersoalkan tentang 5 perkara. Maknanya dia tak akan beranjak daripada mahsyar nak pergi ke step berikutnya, melainkan dia kena tanya 5 perkara. Pertama kata Nabi SAW, an umri fi ma afna, tentang umurnya bagaimana dia habiskan. Wa an syababi fi ma ablah, dan tentang usia mudanya bagaimana dia dilalui. Tuan-tuan nampak Satu usia semua hidup, satu lagi usia muda. Sebab itu orang muda jangan rasa tak apa saya muda lagi, nanti dah tua baru saya taubat. Tak, muda tu pun akan ditanya apa yang kita buat. Betul. Kadang saya jadi sedih tengok, saya minta maaf sebut, generasi tua hari ni kadang lebih muda daripada orang muda. Gayanya kalau di media sosial tu lagi dahsyat kan. Dia bagi tahu dia pergi berhoneymoon, dia bagi tahu dia pergi sana. Yang saya fikir macam, kalau generasi dia macam ni, saya generasi macam manalah nanti. Kan? Generasi saya adalah generasi yang bermedia sosial. Akan datang tak tahu macam mana kan dengan teknologi-teknologi yang akan datang. Kita boleh nampak dah makin lama makin ditarik-tarik dia punya. Kita ni ke arah dunia kan. Berbanding kita tengok generasi tua yang dahulu kan. Dia tua sungguh. tua sungguh. Tua hari ni tak tua sangat. Abang Syuaib belum tua lagi lah. Okey. Tak apalah, yang ni sama-sama kita sedar kan.
dengan gayanya, dressingnya, dahsyat, sangat dahsyat. Okey, pertama waktu usia kita, sepanjang hidup kita, macam mana kita habiskan. Kedua, macam mana masa muda kita lalui. Usia muda ni modal. Kan Nabi sebut, salah satu daripada 7 mereka yang duduk di bawah naungan Allah ni dekat akhirat, iaitu orang yang usia mudanya dah start melakukan ketaatan pada Allah. Itu modal kita untuk selamat dekat mahsyar. Ketiga, kata Nabi SAW, wa malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, iaitu tentang hartanya, bagaimana dia perolehi dan bagaimana dia dibelanjakan. Dan yang berikutnya iaitu berkaitan tentang wa madza amila fi ma alim, iaitu berkaitan tentang ilmunya, bagaimana dia manfaatkan tentang ilmunya. Oh, satu lagi saya terlupa, iaitu berkaitan tentang tubuh badannya, bagaimana digunakan. Maknanya 5. 1, umur kita keseluruhan. 2, usia muda kita. 3, nikmat anggota badan kita. 4, harta kita. 5, ilmu kita. Ini 5 perkara yang akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sebelum Allah Taala soal siasat kita, kita pun dah boleh tanya diri kita, 5 perkara ni apa yang telah kita lakukan. Okey, habis 5 soalan nanti, maka Allah Taala akan nilai beberapa ibadah-ibadah kita yang lain. Ibadah yang paling utama yang akan dinilai oleh Allah Taala iaitu ibadah salat. Nabi kata, in awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamin amali salatu. Perkara pertama yang akan ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti pada hamba-Nya iaitu berkaitan tentang salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya baik, maka berjaya dan selamatlah berikutnya. Kalau solatnya rosak, maka dia akan kecewa dan akan menyesal. Maknanya tak ada lagi pilihan dah. Jaga solat. Jangan kita kata, saya ni walaupun tak solat, perangai baik tau. Habis nono daripada Allah. Jangan kata macam tu. Sebab itulah kita punya perkara pertama penilaian daripada Allah Ta'ala. Okey. Baik. Yang kedua, soalan-soalan yang berikutnya akan ditanya pada kita, iaitu perhubungan kita sesama makhluk. Hubungan kita dengan ibu ayah kita, hubungan kita dengan anak-anak, dengan guru, dengan suami, jiran tetangga, dan juga sampailah ke tahap kepada haiwan-haiwan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini bab pertamalah, iaitu berkaitan tentang persoalan-persoalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua yang saya nak sentuh pada tuan-tuan, iaitu berkaitan tentang hisab. Kan kita sebut tadi di sini, Allah Ta'ala sebut ada 2. Iaitu orang yang dapat buku amalan tangan kanan, ada orang yang dapat buku amalan daripada belakang. Daripada hadis Nabi SAW disebutkan ada 3 golongan manusia yang menerima buku amalan nanti. Okey. Golongan pertama adalah golongan mukmin, golongan tangan kanan. Satu hadis yang saya baca daripada Nabi SAW, hadis ni daripada Abdullah bin Umar, hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, saya baca maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan dekatkan seorang mukmin lalu menutupinya. Satar yang menutupi, maknanya perbincangan, dialog dia dengan Allah Ta'ala, orang yang berada di mahsyar tak tahu. Okay? Walaupun saya ada terbuka, tapi orang tak dengar. Allah Ta'ala berfirman, ingatkah kamu dengan dosa ni? Oh, ini benda paling takut tuan-tuan. Allah Ta'ala buka amalan kita nanti, Allah akan tanya, ni dosa ni ingat tak? Boleh jadi tuan-tuan, kita tak ingat. Boleh jadi kita tak ingat. Hari ini pun kita tak ingat apa ucapan kita semalam dengan orang lain. Kita dah pernah umpat dia, mengata dia, kita tak ingat dah. Tapi Allah Ta'ala akan bagi tahu, ingat tak dosa ni? Kemudian kata Nabi SAW, dia akan menjawab, ya, saya ingat wahai Allah. Allah Ta'ala terus menyebutkan lagi semua dosa-dosanya sehingga orang itu menyangka dalam hatinya, ia pasti celaka. Habislah. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia dan pada hari ini aku mengampuni kamu. Lalu diberikan kepadanya buku kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata dengan suara yang keras, inilah orang yang mendustakan Tuhannya. Sesungguhnya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menganiaya. Baik. Hadis ni memberi maksud orang mukmin akan terima buku amalan tangan kanan. Tetapi Allah Ta'ala akan bagi tahu semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan.
Cumanya dia akan dibongkarkan tidaklah secara detail. Hanya dibongkarkan sekian-sekian je. Ni sekian amalan kamu masuk usia sekian, ni buat dosa kamu. Sekian usia buat dosa sekian-sekian. Tapi bila dah dibongkarkan, Allah Ta'ala kata, aku telah tutup aib kamu dan aku ampuni kamu. Macam mana nak dapat tempat ni? Maka disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab dia, dia kata ada beberapa amalan. Okay, nak dapat tempat ni. Pertama, iaitu perbanyakkan istighfar kalau kita terlaku dosa. Kalau kita dah terbuat dosa. Sebab itu disebutkan Allah Ta'ala sebut dosa-dosa kita. Kan? Masa dihisap tu Allah Ta'ala sebut, ingat tak dosa ni? Ingat tak dosa ni? Ingat. Sampai orang tu rasa, saya ni ahli neraka kot. Tapi tengok Allah Ta'ala ampunkan. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Sebab mungkin Allah Ta'ala nak bagi tahu melakukan kesalahan ni adalah sifat manusia. Sifat kita ni. Tetapi yang terbaik adalah setiap dosa yang telah dibuat terus disusuli dengan taubat, istighfar. Itu pertama. Kedua, iaitu kata Nabi SAW, jangan jadi golongan mujahir. Mujahir ni apa? Bukan muhajir. Muhajir ni orang berhijrah. Mujahir ni orang yang melakukan dosa secara terbuka dan terang-terangan. Mujahir, jahar. Dia tunjukkan maksiat dia. Saya nak bagi tahu saya ni LGBT. Kamu nak cakap apa? Contoh, saya sebut saya terbuka ni. Safi Alias yang apa kosmetik tu kan. Dia dedahkan 30% yang ada pada tubuh dia adalah yang asli. Yang lain semua telah diubah suai. Kos dia sampai 1 hingga 2 juta. Saya tengok dia tulis. Dimaklumkan di media sosial dia. Ni orang yang melakukan dosa secara terbuka. Sudahlah buat, kemudian cerita pada orang lain. Dalam keadaan berbangga-bangga, tak takut langsung dengan insya Allah. Apatah lagi orang yang kata, dulu saya bertudung, sekarang saya tak nak jadi hipokrit. Buat sidang akhbar ni. Buat PC lagi. Saya tak nak hipokrit lah. Saya dulu pakai tudung ni rasa macam tertipu dengan diri sini. Hari ni, saya buka tudung saya. Okay? Orang yang macam ni tuan-tuan, bila dia cakap macam itu secara terbuka, dosa yang dia lakukan, wajib untuk dia beritahu dia melakukan dosa adalah secara terbuka. Yang menegur pun secara terbuka. Sebab selalu macam mana? Bila orang buat maksiat secara terbuka macam ni, kita tegur kan? Selalu orang pesan apa? Kalau nak cakap, alah kamu personal dia lah, nasihatkan baik-baik kan? Janganlah aibkan dia. Tak, kalau ikut dakwah kita, orang yang buat maksiat secara terbuka, patut kita nasihatkan dia, tegur secara terbuka supaya orang lain tahu dia salah. Dan wajib juga untuk dia bagi tahu, bertaubat secara terbuka. Sebab ada orang lain ingat, rupanya tak salah kot. Jadi tengok dia pun tak bertaubat, ustaz-ustaz pun tak ada tegur, mufti pun tak ada tegur, jakim pun tak ada tegur. Mungkin tak salah kot. Jadi teguran adalah mesti secara terbuka. Ini mesti Taubat dia pun bila terbuka juga. Taubat dia pun Tahu kena terbuka, bagi tahu saya dah bertaubat. Ataupun kalau dia tak terbuka pun orang tahu dia dah bertaubat. Dia mengakui dia melakukan kesalahan, mesti. Sebab dia cakap saya terbuka. Sebab itu hati-hatilah dengan publicity, jadi orang terkenal, jadi public figure, sangat kena hati-hati. Sebab kita jangan rasa kita jadi disanjungi, tapi apa yang kita buat mungkin jadi kita punya saham dekat akhirat. Kalau amal soleh tak apa. Ni dosa MLM pula dapat. Kita pun saya tak ajar pun, saya tak kenal dia, tapi dapat terbeban dengan dosa. Sangat berat azab dekat sana. Sebab itu jangan jadi golongan mujahir. Nabi kata, jangan jadi golongan mujahir. Dia berlakukan maksiat secara terbuka. Cerita dengan orang dia buat maksiat. Okey, baik. Sekarang kita nampak yang melampau ni geng-geng LGBT lah. Menyokongnya, kemudian mempertahankannya. Kan kita pernah sentuh cerita tentang kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Kan Allah Ta'ala cela, siapa nama tu? Dia yang pembunuh tu. Allah Ta'ala celakakan bukan pembunuh tu saja, tapi orang kampung semua Allah Ta'ala celakakan. Sebab kenapa orang kampung, satu kampung ni tak nak menghalang lelaki tu untuk bunuh unta Nabi Saleh alaihissalam? Kenapa kamu tak halang? Walaupun kamu diam, tapi tindakan kamu tak menghalang itu menyebabkan kamu sama macam pembunuh tu. Jadi kita pun tak nak macam tu. Dengan sebab kita diam, kita kata, ini bukan keluarga saya, dia tak ada kaitan dengan saya, biar je lah. Takut-takutlah kita sangka kita ni tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya kita menjemput kecelakaan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua tanggungjawab kita semua. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan takut tuan-tuan orang yang melakukan maksiat secara terbuka ni. Memang dia berani sungguh.
Kalau saya sebut sebab kita live kan. Keadaan kita macam tu. Itulah keadaan kita. Hari ni saya contohlah. Hari ni orang yang buat dosa tak segan kan? Yang nak buat baik segan. Contohlah kita nampak, saya minta maaf saya sebut ada wanita-wanita merokok di luar sana. Berani tak kita nak tegur? Adik, nak tak payah rokok lah malulah perempuan serokok. Berani tak tegur? Tak kita. Yang merokok selamba je. Yang nak tegur malu pula. Kadang bertudung. Kita nak tegur lah macam mana nak cakap ni. Anak cucu nampak ni. Zaman dia nanti, anak cucu ni, dia akan tengok generasi tu adalah biasa. Kita ni zaman, saya duduk zaman transisi ni, kita rasa pelik lah sebab dulu tak buat. Nanti yang mereka daripada kecil dah nampak benda tu, biasa. Itu baik. Akan datang, yang buat maksiat akan rasa dia betul, yang buat kebaikan dia akan rasa dia salah. Itu lagi bahaya. Zaman sekarang ni, yang buat betul ni dah rasa tak malu, yang buat betul dia malu. Kan orang kadang saya tengok dressing dia ikut macam-macam dressing style yang inilah, style yang tu. Kadang kita style dia macam pelik-pelik kan. Kasut boot tinggi, seluar kecil, pelik. Tapi bila orang berjubah, bernikab, dia rasa benda ni, yang ini kolot ni, yang ini dah ke belakang ni. Menghidupkan tulisan Jawi pada hari Jumaat, ini benda yang kolot. Dan tengok politik baru ni. Cerita politik. Kita bukan mempertahankan tulisan Jawi, kita mengekalkan identiti kan. Samalah macam bangsa lain, ada tulisan dia yang dikekalkan, silakanlah. Kenapa perlu kata kolot ni terkebelakang dan sebagainya? Apa yang kita nak risaukan? Ini banyaklah isu-isu yang kadang kita jadi pening lah tuan-tuan. Akhir zaman pening dah, tak tahu nak ke mana dah sekarang ini. Ala tuju dah tak tahu. Okey. Yang kedua, jangan jadi golongan mujahir. Yang ketiga, kalau kita nak selamat dekat akhirat ni, iaitu tolonglah menutup aib saudara kita, sesama kita. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah Ta'ala akan tutup aibnya juga di hari kiamat. Tuan-tuan, cuba tak pada diri kita. Sebenarnya aib kita terlalu banyak. Yang tahu aib kita pasangan kita. Ada juga yang kita berjaya tutup aib kita daripada pasangan kita. Kadang-kadang pasangan kita singgung kita kan. Abang sembang je lah kat luar. Kat rumah saya tahu perangai abang macam ni. Itu pun kita rasa, Allah malu nak cakap kan. Kita rasa macam tu. Tapi hanya kita tahu aib kita macam mana. Allah Ta'ala berjaya tutup aib kita sampai kita duduk di luar rumah kita, orang nampak kita ni sempurna, berjaya dan sebagainya. Bayangkan akhirat nanti tidak ada satu pun yang berjaya ditutup aib kita di hadapan Allah Ta'ala. Contohlah, kita pernah baca hadis yang Nabi sebut. Orang yang melakukan perkhianatan, Allah Ta'ala akan pacakkan bendera di belakang punggung dia. Satu mahsyar tahu dia ni adalah orang pengkhianat. Tak ada orang boleh tutup aib dia. Dia tak cakap pun dia pengkhianat, tapi Allah Ta'ala tunjukkan ni pengkhianat. Ada orang berjalan yang saya sebutkan dulu. Nabi sebut, ada orang berjalan dengan tangannya, ada orang jalan dengan muka dia. Dia tak sebut pun, tapi orang tahu dia adalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tak ada aib yang berjaya ditutup, dibuka. Tetapi dengan sebab kita jaga aib saudara kita, jaga aib kita, Allah jaga aib kita dekat akhirat. Salah satu aib kita yang kita kena jaga, iaitu dosa-dosa kita yang silap. Pernah dengar kan orang selalu sebut, dulu zaman saya muda, dia nak cerita nasihat pada orang, tapi akhirnya dia tertipu dengan iblis. Dulu saya ni masa muda, lara, minum arak, clubbing. Dia cerita akhirnya dia jadi bangga. Tapi saya dapat hidayah, saya bertaubat. Dia mula rasa dah, dulu aku paling jahat, hari ni aku jadi paling baik. Yang itu paling bahaya, hati-hati. Sebab boleh jadi dia sedang membuka aib yang dahulu. Dan boleh jadi juga dia berbangga-bangga dengan dosa maksiat yang dia lakukan dahulu. Kan? Kita kadang nampak macam nak menasihati, nak berkongsi pengalaman, akhirnya terjatuh juga dalam golongan ni. Talbis iblis. Mula-mula nak cerita pengalaman-pengalaman dia, sebab itu sangat-sangat hati-hati. Jangan terbuka aib kita. Jangan sampai terbuka aib kita. Sebab Allah Ta'ala dah tutup dah. Jangan buka aib kita. Dan jangan buka aib orang. Ini 3 perkara yang kena jaga. Nabi kongsikan tips ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni kita dan jadi golongan mukmin yang terima buku amalan daripada tangan kanan. Okey. Yang doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Itu kan doa tu boleh menutup aib kita. Dan juga Allah SWT. Ya, betul. Itu salah satunya. Betul. Itu salah satunya. Daripada ni yang menutup aib kita, menutup kesalahan-kesalahan kita lah.
Kena banyak-banyak doa tu. Tapi kalau tak dapat bahasa Arab, bahasa Melayu pun jadi. Doa lah. Sebab selalu kita doa ni sampai dunia je. Saya nak berjaya, saya nak anak ramai, saya nak kaya raya. Lanjutkan sikit tentang akhirat. Ya Allah, lepas daripada azab ni, janganlah mahsyar nanti kau sulitkan urusanku, tutuplah aib aku, mudahkanlah perjalanan aku. Bila kita tahu, kita belajar berkaitan dengan alam akhirat, hari kiamat macam ni, baru kita punya diri kita tahu kita akan sampai ke sana. Bila kita tak tahu, kita hanya tahu pasal dunia je lah. Doanya semua pasal dunia. Tidak selalu dikaitkan dengan azab kubur, azab neraka. Tapi bila tahu, Ada satu bila kita kalau sebut astagfirullah nanti dia tak padamkan. dia ampunkan dosanya tapi tak dipadamkan. Padamkan. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul. Kadang kita baca dan duduk di antara dua tahiyat tu kan kita baca Rabbighfirli warhamli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 7 benda kita minta pada Allah Taala. Mula dengan pengampunan, Rabbighfirli warhamli, minta rahmat, wajburni, tutup aib-aib kita, warfa'ni, tinggikan tempat kita, warzuqni, rezekikan kepada kita, wa'afini, sihatkan kepada kita, wa'fu anni, dan maafkan kita. Itu 7 perkara yang kita minta pada Allah Taala. Sebab itu kalau kita betul faham, duduk di antara dua sujud tu macam kita menghadap raja segala raja tau. Raja segala raja yang kita minta 7 perkara ni sangat. Minta pengampunan, minta tutup aib, minta ditinggikan tempat, minta rezeki, minta kemaafan, minta kesihatan. Itu cukup dah menjadikan kita tawaduk. Okay? Tapi kita solat cepat sangat, tak rasa perasaan tu. Okay, baik. Golongan yang kedua yang dapat daripada tangan kiri ataupun daripada belakang, iaitu golongan kafir dan juga golongan munafik. Yang ni kita tak ulaslah. Yang ni pun kita maklum dah. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua amalannya dibongkar, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Bila dah disusahkan, detail sangat amalan dia sampai dia tak boleh tipu dah. Dia jadi runsing sangat sampai dia menafikan. Bila dia nafikan, maka Allah Ta'ala datangkan saksi. Yang itu disebut sebagai seksaan mental. Okey, maknanya sebelum azab sebenar dekat neraka, ni azab yang tak terperi lagi kat mahsyar dah. Dia jadi azab psikologi dah pada mereka. Allah datangkan saksi-saksi. Dan saksi itu bukan daripada tempat lain, datang daripada tubuh mereka sendiri yang akan jadi saksi. Imam Qurtubi disebut dalam kitab tafsir dia. Dia kata apa? Buku amalan kita ni, pen dia adalah lidah kita. Ayat dia. Pen dia adalah lidah kita. Dakwatnya adalah air liur kita. Maknanya apa yang kita sebut, itulah yang akan dicatat dalam buku amalan. Malaikat takkan catat apa yang kita sebut. Melainkan, ada satu riwayat kata apa? Malaikat dia bukan sekadar catat dosa pahala, tapi dia juga mencatat ucapan-ucapan yang tidak ada dosa dan pahala. Saya nak minum, saya nak makan, itu pun akan dicatat oleh malaikat secara detail. Dan dia bukan sekadar mencatat benda yang disebut, tapi benda yang lintasan hati pun malaikat akan sebut. Akan catat juga dalam buku amalan juga. Detail lah. Jadi kalau orang yang meyakini macam ni, pasti dia akan berhati-hati dengan tindak tanduk kehidupan dia. Okey, baik. Jadi golongan kafir munafik akan terima daripada buku amalan tangan kiri. Baik, yang ketiga, yang ni yang nak dikongsikan tu, iaitu masuk syurga tanpa hisab. Ada golongan pula yang Allah Ta'ala lepaskan daripada hisab, dan dia akan terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkara yang Nabi sebut. Kata Nabi SAW, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk ke dalam syurga daripada golongan umatku 70,000 manusia tanpa hisab. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa dia boleh masuk syurga tanpa hisab? 70,000 kalangan umat Nabi ni. Ada 3 perkara yang dia buat. Ni dia apa kita sebut sebagai tips yang Nabi bagi nak masuk syurga tanpa hisab. Pertama, kata Nabi SAW, iaitu orang yang tidak melakukan jampi-jampi. Dia tak berjampi dan dia tak minta dijampi. Jampi-jampi serapah ni dia tak. Yang kedua, ruqyah boleh. Ruqyah boleh. Ruqyah ni daripada ayat Quran lah. Okey.
Oh ya. Wallahu alam lah yang tu. Yang tu kena check balik lah dia punya syarah hadis ni. Nanti saya semak balik yang tu termasuk tak yang beruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, iaitu orang yang tidak mempraktikkan kepercayaan tatayyar. Tatayyar ni apa? Ni perkara-perkara khurafat ni. Tengah jalan nampak ular lalu. Dia pun kata, okeylah, yang ni ada bala ni. Ada benda-benda yang tak elok. Jadi dia pun patah balik. Ini dia tak percaya tentang perkara-perkara khurafat. Kalau nenek-nenek kita dulu jangan duduk atas bantal, nanti ada bisul. Itu khurafat ke tak? Itu khurafat tidak? Jangan main bawah ampayan. Jangan makan leher ayam, nanti teling kepalanya. Itu khurafat ke tak? Itu bukan khurafat. Okey, bukan khurafat. Yang khurafat ni dia percaya sesuatu benda tu datang manfaat, datang mudarat. Okey? Kalau saya jalan tak ada ular, itu saya dapat kebaikan. Kalau saya ada nampak ular tadi, saya jalan juga, nanti saya dapat mudarat, dapat bala. Dia percaya. Itu namanya percaya khurafat. Okey, kadang-kadang orang dahulu jangan makan kepala ikan, nanti jadi pelupa, nyanyuk kan. Nanya dia nak makan kepala ikan tu. Itu bukanlah, itu bukan. Okey. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Serah diri pada Allah Ta'ala. Apa-apa pun tawakal tingginya kepada Allah Ta'ala. 3 perkara ni buatlah dia tak percaya pada khurafat, tak melakukan jampi serapah dan juga bertawakal kepada Allah, maka dia termasuk dalam kategori 70,000 umat Nabi SAW yang akan masuk syurga tanpa hisab. Okey, baik. Kemudian hadis yang lain pula, Sekarang ni zaman kita ni pun dah ada 1.6 billion Muslim, tak termasuk yang 10,400. Dan chances kita dalam 70,000 sangat ni lah. Tapi hadis yang lain pula, kalau dalam matan bahasa Arab ni, kalau disebut 700, 7,000, 70,000 ni sebenarnya maksudnya infinity lah, ramai lah. Maksudnya ramai. Cuma angka bahasa Arab ni selalu sebut 700, 7,000, 700,000. Sebab itu dalam hadis yang lain pula Nabi ada sebut 700,000. Ada yang Nabi sebut angka dia lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau bahasa Arab dia maksudnya banyak, macam ni. Kalau kita yang bahasa Melayu, contohlah Puan Shima kata, Ustaz saya tunggu Ustaz lama sangat ni sampai berjanggut dah. Dalam konteks bahasa kita faham, bukanlah Puan Shima kalau janggut, tapi nak cakap tempohnya panjang, lama sangat tunggu. Mungkin dalam istilah Arab macam tu juga. Dalam konteks hadis bila Nabi sebut angka 77 tu, 70, 700 tu bukan bermaksud dia tepat, bukan spesifik. Tetapi dia bermaksud banyak. Sebab itu kan dalam hadis sebut, dalam Quran bersebut, Allah Ta'ala kata Nabi ni beristighfar 70 kali sehari. Bukan bermaksud sampai 70 kali, tapi banyak Nabinya istighfar dia. Itu maksud dia. Tapi tak nafikan, ada juga yang spesifik. Cumanya wallahu alam, macam langit 7 lapisan itu spesifik. Itu kena tengok pada teks-teks hadis, tengok syarah-syarah ulama silam. Okey. Baik, hadis satu lagi hadis sebelum kita berakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yudkhulannal jannah min ummati 70,000 aw 700,000 syaqqa fi ahadihima mutamassikin akhidhun ba'duhum bi ba' hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum jannah wa wujuhuhum ala daw'il qamari lailatul badar. Kata Nabi SAW, akan masuk syurga 70,000 ataupun 700,000. Ini perawi dia jadi ragu-ragu, 70,000 ke 700,000. Daripada umatku sambil berpegang tangan di antara satu sama yang lain menuju ke syurga Allah. Pegang tangan ni masuk syurga Allah, serentak ni. Barisan awal dan akhir mereka, wajah-wajah mereka bagaikan rembulan di malam purnama. Ini antaralah amalan-amalan yang menyebabkan manusia masuk dalam syurga Allah tanpa hisab. Hadis ni bermaksud iaitu dia, kan Nabi kata 70,000, 700,000 ni pegang tangan ni. Maksudnya dia saling berkasih sayang. Maknanya kalau orang tu salah pun jangan terus ahli neraka, ahli bid'ah. Kita bagi tahu kamu salah, tegur.
dan tunjukkan jalan yang benar. Tetap menasihati, menegur dalam bentuk kasih sayang. Maklumkan, sayang dia, ajak dia. Sehinggalah kalau dia rasa saya tak boleh dengar awak